Saudara, di minggu yang lalu saya ada upload video mengenai step by step ambil dan hantar order hingga makanan sampai kepada pelanggan. So video tu memang saya buat khas untuk rider baru yang baru saja aktif ID dan pertama kali baru nak on job. Jadi untuk video kali ini pula saya nak sebut beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh rider, terutamanya rider-rider baru. Terutamanya rider-rider baru. Kebanyakan rider-rider baru ni bila dia orang ID dah aktif, minggu pertama nak on job tu dia orang akan hadapi masalah lah. Dari segi tak tahu cara nak guna apps ataupun tak tahu macam mana nak menuju ke vendor dan ambil order dan macam mana proses semasa menunggu order tu. So untuk video kali ni 6 ataupun beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh rider baru. Ya betul, kita ni sebagai manusia ni memang tak boleh lari dah daripada membuat kesilapan. Tapi kesilapan tu ada benda yang sengaja kita buat dan ada kalanya kesilapan tu bila kita tahu benda tu salah, kita boleh elak benda tu. Biasalah company ni dia ada peraturan dan SOP dia lah, yang mana peraturan ni dibuat supaya pekerja-pekerja dia ikut. Walaupun orang tak asingkan kerja rider ni sebagai macam kerja freelance lah kononnya, tetapi dia ada peraturan dia. Dia ada SOP yang korang tak boleh langgar. Maknanya kalau korang langgar, dia akan memberi kesan lah kepada korang punya performance. Apabila performance korang ni jatuh ataupun rendah, korang akan dikenakan beberapa penalti lah, seperti kejatuhan badge, lepas tu kesukaran untuk dapatkan jadual, lepas tu yang paling tak best sekali adalah kadar upah korang ni akan jatuh. So benda-benda kesilapan ni lah yang kalau korang buat, ia akan beri kesan buruk kepada korang punya performance ataupun prestasi. Antara bentuk kesilapan yang sering dibuat oleh rider-rider baru adalah yang pertama, rider baru ni kebanyakan banyak sangat clock in lambat, iaitu punch card lambat. Walaupun kerja ni orang kata ialah kebanyakan fahaman rider-rider ni dia fikir kerja ni sebagai freelance. So dia orang fikir dia orang boleh clock in ataupun masuk kerja bila-bila masa. Sebenarnya silap. Apabila korang dah ada jadual, sebagai contoh jadual korang pada pukul 8 malam, korang perlu masuk lebih awal. Nak masuk sharp pun tak boleh rasanya, sebab dia akan dikira late. Sebaik-baiknya elakkan clock in lambat dan masuklah awal. Sebaiknya 10 minit lebih awal lah. Nak selamat 15 minit lebih awal. Jangan pula setengah jam awal. Kalau setengah jam awal ni sistem sekarang dia tak bagi dah. Dia dikira macam mencuri masa rider yang sedang bekerja. So ada kemungkinan korang akan kena gantung lah. So tak pelik lah, memang itu undang-undang dia. So syarikat dia, undang-undang dia. So dia buat lah sesuka hati dia. So kita yang nak bekerja dengan dia ni, yang nak cari makan dengan dia ni, memang kena ikut dia punya law lah. Dan ramailah yang saya jumpa yang awal-awal minggu ni, kebanyakan rider baru ni dia clock in lambat. Apabila clock in lambat, confirm lah korang punya performance tu untuk minggu depan akan jatuh, dan kesukaran korang adalah untuk ambil jadual di minggu hadapan. Di minggu yang seterusnya tu korang akan jatuh batch dan korang perlu ambil jadual mengikut batch yang diorang tetapkan. Dan jadual ni sangat-sangat terhad geng. Rider ramai tapi jadual sikit. So korang akan kena fight lah untuk dapatkan jadual tu. Dan poin yang kedua adalah kadang-kadang rider baru ni ada yang masuk Panda ni melalui kawan-kawan. So sebelum dia masuk, dia akan tanya macam mana buat kerja dan apa semua kan. Dan ada setengah ni rider baru ni memang dia tak ada pengalaman langsung dan memang dia tak ada kawan-kawan kerja rider ni. So dia orang tak tahu sangat lah. Jadi apabila keadaan ni berlaku, ada juga rider-rider yang terpengaruh dengan rider-rider lama ni. Contohnya rider-rider lama ni biasa dia akan cakap lah, kalau order murah jangan ambil order yang mahal-mahal je. Bila dia cerita gitu, rider baru ni dia akan terpengaruh lah. So apabila order masuk dan dia rasa payment tu tak berbaloi, dia pergi decline order tu. Ini ada case yang saya jumpa, ada rider yang terpengaruh dengan cerita-cerita rider-rider lama ni. Bila order mahal dia ambil, dan ada rider yang dia rasa murah dan tak berbaloi dengan dia punya payment dengan bayaran dia tu, so dia decline order. So apabila korang decline order, automatic performance korang akan jatuh.
Dan apabila performance korang jatuh, dia akan memberi efek lah korang punya gaji dan untuk ambil jadual di minggu hadapan. Dan yang ketiga, setengah rider baru dia akan suka tekan brake sesuka hati. Kebanyakannya ada beberapa sebab lah kenapa rider tekan brake di apps tu. Walaupun dia letakkan butang brake di apps tu, kononnya kita boleh brake, tapi kalau kita tekan brake, dia akan beri kesan kepada kita punya performance kan. So rider baru elokkanlah tekan butang brake sesuka hati. Melainkan kalau untuk next pengiraan performance tu, dia tak kira apabila korang tekan brake. Tapi setakat yang saya buat Foodpanda ni, kalau tekan brake memang dia efek kepada performance kita. So ada beberapa sebab lah kenapa rider baru ni dia tekan brake. Antaranya dia nak lihat, dia nak pergi makan ke semua kan, nak pergi tandas ke, dia tekan brake. So dia tak nak lah order tu masuk masa dia nak buat benda-benda yang dia nak buat tu, nak solat ke, nak pergi tandas kan. Dan ada kalanya rider nak solat. Solat ni kadang-kadang bukan kita solat dalam seminit, kadang-kadang paling kurang pun 5-6 minit lah. So ada rider-rider baru ni dia tak tahu macam mana sebenarnya. Ada cara dia kalau sementara korang tengah kerja tu, korang nak solat. Saya ada dah buat video tu, korang boleh tengok video saya yang lama-lama, yang lepas-lepas saya ada upload. So itulah punca dia. So elokkan brake sesuka hati. Dan yang seterusnya, apabila korang punya ID dah diaktifkan, sebenarnya dalam tempoh 10 hari pertama tu, rider baru korang ada, dia ada panggil, bukan pertandingan, dia ada satu tawaran lah daripada office, yang mana apabila korang punya ID tu dah diaktifkan, dalam tempoh 10 hari pertama tu, ramai rider baru ni dia tak achieve 30 order dalam masa 30 hari. 30 order dalam masa 30 hari tu nak kata banyak sangat, tak juga. Sebab normal rider lah 30 order tu boleh capai dalam satu hari sahaja. Tapi company dia offer kepada rider baru yang mana kalau korang dapat selesaikan job 30 order dalam masa 30 hari, korang akan dapat bonus. Okay, ada yang sebelum ni apabila rider baru dapat capai target tu, dia akan dapat emas lah, macam offer yang lepas-lepas. Okay, saya lupa dah berapa tarikh dia. Dan ada yang dapat RM600, dan ada yang dapat RM200, dan ada yang dapat RM100 lah, bergantung kepada Panda punya reward lah. Okay, dia ada reward untuk rider-rider baru. So saya boleh kata ramai rider baru ni dia terlepas peluang ni, kerana kita nak join Foodpanda ni berbayar 150 kan. So sangat-sangat rugi apabila rider baru dia tak rebut peluang ni, yang mana apabila korang dapat achieve target 30 order dalam masa 10 hari ni, korang dapat bonus kan, 100 ke, 200 ke, 600 ke. Sebenarnya duit ni dia akan dapat cover lah balik payment korang yang masa korang daftar mula-mula tu nak jadi rider 150. Okay, saya ada rekod yang mana banyak juga rider baru yang terlepas benda ni. Tak kira lah sama ada dia full time ataupun part time, sama je. Jadi kepada rider baru, kalau korang baru daftar dah dapat ID tu, cubalah dapatkan 30 order dalam masa 10 hari tu. Sebabnya dengan bonus tu lah kita dapat cover untuk kita punya kerja tu kan. Macam-macam kita nak maintain motor kan, untuk standby bayar duit minyak, duit selenda ke, nak standby untuk tukar tayar ke, nak standby motor bocor ke, motor rosak, duit itulah yang kita boleh guna. So jadi saya rasa setakat ini saja video yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Dan kalau korang ada maklumat-maklumat tambahan, korang boleh komen dekat bawah, yang mana mungkinlah kawan-kawan kita boleh baca dan boleh belajar. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, dan kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Kalau korang ada apa yang korang nak tahu, korang boleh komen kat bawah, saya akan cuba buat video. Dan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Kau 35 berpusing. Parah ni. Boleh buka tak? Tak. Boleh. Oh, boleh buka. Boleh buka adik. Okey, boleh. Dah gini dah, abang buka. Masuk tangan lalu. Okey. 35. Okey, 30. Okey, terima kasih.
destinasi seterusnya Taman Kenangan Ilmu. Lama dah tak di sini.